gantung pelekat itu, tuan-tuan, pelekat di pintu tu, Allahumma apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syaitan jantan dan syaitan berzina. Duduk dekat situ, pelekat di pintu. Bila kita buka pintu, doa tu duduk mana? Doa tu duduk mana? Doa tu duduk dalam tandas. Tuan-tuan, subhanallah muslimat, maka tak boleh buat, haram tu dia. Nama Allah duduk dalam tandas. Buka pintu, duduk dalam tandas nama. Habis nak pelekat mana? Pelekat di tepi tu. Tu doa masuk tandas. Kalau doa keluar tandas, duduk dalam pintu lah. Duduk dalam pintu. Dia duduk sambil duduk puan, duduk apa? Alhamdulillah. Tak boleh subhanallah. Nama Allah subhanallah kita letak di luar. Tak boleh. Ulama kata sampai ke tahap kita bawa bahan bacaan dalam tu, walaupun dia tak tulis alif lam lam ha Allah, dia tulis ALLAH, tapi bacaan tu tetap Allah pun tak boleh. Sebut nama Allah, ambil wudu, tak boleh baca bismillah. Apatah lagi nak selawat tawbibiyah dekat dalam jamban, lagi tak boleh. Dulu saja. Tu. Baik. Ya. Kita masukkan okey, betul, bagus soalan tu. Apa hukumnya subhanallah kita bawa masuk handphone yang dalam dia ada perisian Al-Quran. Macam saya, dalam ni ada Quran 30 juzuk kan, boleh baca Quran. Ada Quran dia. Baik. Ni orang panggil handphone kan panggil Quran. Handphone Quran. Handphone yang kita bawa masuk dalam jamban tu handphone kan Quran. Handphone yang dalam dia ada Quran. Yang bawa tu apa? Handphone. Selagi kita panggil dia tu handphone, kita tak panggil dia Quran, maka harus untuk kita masuk dalam. Cuma jangan pasang ringtone Quran. Masuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Panjang tu. Aku duduk dalam jamban, kau balik kan? Masya-Allah Rabbi itu. Sebab tu ulama Saudi mengharapkan ringtone. Pasal apa? Pasal yang pertama, kadang-kadang dia angkat tu bunyi tu Quran tu dalam tandas. Yang kedua tu, dia tak sempurnakan bacaan ayat. Dia berhenti tak malah dia angkat. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaq. Itu. Saya kau lihat tinggal kuliah ni. Okey, baik. Tidak, tak habis ayat. Tidak. Jadi ulama Saudi Muslim juga mengharapkan ringtone tu atas dua alasan tersebut. Sama macam orang yang hafal Quran. Orang hafal Quran 30 juzuk dalam dada dia, dalam badan dia. Yang masuk jamban tu Quran ke dia? Ya. Oh jenuh tunggal itu nampak macam mana? Takkan nak masuk bungkong tu. Ya apa dah? Pasal apa? Pasal hafal Quran. Jadi betul. Jadi kita faham dah. Benda duduk dalam tak apa. Jangan duk baca Quran dalam jamban. Okey. Ya, baik. Baik. Ya. Bila kita masukkan dalam itu juga ada dia buat satu. Bisa takut beg tu. Macam mana? Baik, ini pun perbincangan panjang oleh ulama semua apa hukumnya kita masuk benda Al-Quran, macam Quran pun semua. Kadang-kadang kita pergi travel dalam beg tu ada Quran, tinggal kat luar pakai polu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sama handphone Quran, tak kalau balik tinggal Quran lain pun dalam. Sama dengan beg tu, jadi subhanallah daruratnya besar. Jadi apa macam mana tentang kalau kita boleh keluarkan Quran tu. Tapi kalau tak boleh nak keluar, takut hilang dan sebagainya semua, tak apa. Harus pasal apa? Pasal yang kita bawa masuk itu adalah beg. Kita niat kita bawa beg itu bukan Quran itu kat dalam. Faham? Bukan niat kita untuk menghina Al-Quran di luar jamban. Tak, tapi kita nak menjaga supaya Quran tak hilang sebut, beg kita tak hilang sebagainya. Allah. Ya. Jambannya kita cukup melalui mulut kulit ataupun melalui baca sebut nama Allah dalam jamban tak boleh. Sebut nama Allah tak boleh. Bismillah pun tak boleh. Dalam jamban tak boleh sebut nama Allah, bukan kata bismillah, sebut Allah saja pun tak boleh. Sebab tempat tu. Bilik air tak apa. Bilik air harus hukum dia. Ni jamban ni tempat kita buang air ni. Jadi kita sebab tu makruh hukumnya kita ambil wuduk dalam jamban.
Jamban yang bersih kita ambil wuduk dalam jamban sana. Ambil wuduk dalam jamban, makruh hukum daripada siapa? Pasal kita tak boleh nak baca doa, tak boleh nak baca bismillah, tak boleh nak baca doa selepas daripada kita berwuduk. Kita pergi ambil dekat bilik air tempat mandi. Walaupun kadang-kadang kita buang aja kat situ, tapi tempat itu dia panggil bilik air tempat mandi. Yang ni tempat buang najis. Walaupun tempat tu dulu kita mandi. Nah, tengok buang najis. Mandi sekali lah, ambil pipe mandi kat tu. Kadang-kadang kita mandi tetap tempat tu dikira sebagai tempat buang najis. Kita tak boleh. Dekat sini harus hukum dia dekat tempat mandi tu. Ha? Datang apa lah, masih aja. Bagus kalau untuk belakang sebelum Allah tu bagus lah. Daripada pocok mak kau kan. Ya. Boleh? Dia tak apa. Dia tak apa, jangan zahir mulut je. Jangan zahir mulut saja. Jadi kita baca dalam hati tak apa, baca dengan bismillah atau macam tak apa, tak ada masalah apa. Jangan baca yang zahir mulut. Ini bukan cakap baca bismillah, saya sembang. Sembang, bini dia lepas tu masak tu, dia duduk dalam jamban sembang. Saya masak apa ni, apa nak makan ni? Dia tak nak makan apa, tunggulah keluar jamban tu, sembang. Ya. Itulah masalah dia. Ada bilik air sekali dengan jamban. Kita ada bincang dulu kat sini kan. Ada dah kan kita bincang sini dulu. Jamban sekali dengan bilik air itu masalah. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kita sendiri faham dekat mana bahagian bilik air, dekat mana bahagian kanan. Tempat buang najis tu, ini bahagiannya. Tempat mandi, ini bahagiannya. Yang paling cantik, cuba buat bagi ada border, bagi ada sini. Buatlah. Pergilah beli shower screen ke apa kan, shower screen ke apa kan. Atau nak paling cantik, buat tempat wuduk yang luar, dekat luar kasih. Jangan tak terakut dengan jamban, tak sebut boleh buat. Allah, kakak RM40 je buat pack tu, tak ada duit minta kat jamban. Ada yang minta kau saya lagi dah. Terima kasih. Ada. Faham dah? Ya. 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 Dia sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan kita sebut Tuhanku, kita sebut ya Rabbi. Rabbi kan, ya Rabbi. Ya, kadang-kadang kita berdoa pun kita tak sebut ya Allah ya Tuhan, kita sebut ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi Tuhan. Siapa ya Rabbi itu siapa? Allah lah, Allah. Sebenarnya intention kita sebut kan. Jadi kita faham dengan siapa kita sebut. Gitu keadaan. Tak apalah insya-Allah, kalau sekiranya benda tak sengaja tu, benda yang tetap tak sampai jadi masalah. Itu bukan satu isu yang sangat besar pun. Jadi kita bagi adab kita duduk dalam bilik yang. Okey? Faham? Clear? Jadi cukup kan lah. Macam kita nak bagi sikit masa insya-Allah. Boleh jalan? Jadi masa tu lebih baik. Perhiasan semua di anak-anak kan. Untuk kawan semua lah. Macam mana dengan rantai kaki? Sebab orang kata pasal dia tak bunyi. Tapi rantai kaki dia duduk di bawah. Wallahu a'lam. Yang Nabi sebut, yang Nabi larang itu ialah yang berbunyi itu, rantai kaki yang berbunyi itu. Bunyi itu. Jadi subhanallah, dan perhiasan ini untuk suami. Jadi kalau dia pakai perhiasan tu, nampak tunjuk dekat orang dan sebagainya, menarik perhatian orang dan sebagainya, itu pun dilarang juga. Tak bagus. Jadi subhanallah, kalau dia pakai segala perhiasan suami dia yang tidak berbunyi, itu tidak menjadi masalah insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, clear. Cukup lah. Jadi sebelum kita nak tutup majlis, insya-Allah mari kita salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama berselawat sedikit insya-Allah dengan anak-anak kita ni. Keluarlah suara sikit, tunjuklah rasa seronok sikit. Ada dua tartib. Allah SWT ini seronoknya. Ya halana tu, berapa beruntung yang kami beruntung sungguh lah, beruntung sungguh. Kalau orang beruntung sungguh ni dia ke mana kat muka dia? Senyumlah seronoklah. Seronoknya ni. Kita seronok macam nak makan orang muka. Ya. Kalau dia angkat tangan, lambai-lambai, dia tepuk dia kata, tepuk tangan sikit, subhanallah, beringut sikit, sebut ya, seronok sikit tuan-tuan kita, baru meriah sikit.
Tapi sebelum tu kita baca, kita akan berselawat tentang Muhammad Isfa' lana. Isfa' lana ni subhanallah, dia cerita tentang kita mengharapkan Nabi SAW nanti tolong syafaat kita dekat pada masa ni. Isfa' lana lana ya Rasulullah, Isfa' lana ya Habibana. Isfa' lana, tolonglah syafaat kami Allah tu. Angkatlah tangan tinggi, minta kepada Nabi, bayangkan Nabi di depan kita, subhanallah. Macam tu lah selawat. Oh no, tuan-tuan, kalau kita feel, kita tak feel, feel pun tak faham. Itu hafal sikit-sikit boleh faham tu. Nanti subhanallah, macam syekh kita sebut, kalau sebut waktu Yahanana sebut Allah, tu angkat satu, angkat tangan Allah. Itu bukan satu Malaysia. Allah ya nana ya nana wala ya nana bagi seronok sikit dah nah.
Ustaz dan juga anak-anak Darul Hadis yang merupakan anak Fadil Ustaz juga, insyaAllah. Sebelum kita mengakhiri majlis kita, saya menyebut Ustaz untuk menceritakan sedikit mungkin amanat Ustaz sebelum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah hari ini merupakan hari yang terakhir untuk saya dengan tuan-tuan pada tahun inilah. Nah, sedih. Sedih. InsyaAllah saya akan sambung pengajian saya ke Yaman, insyaAllah, dalam mengikut jadualnya pada 9 hari bulan, pada 9 bulan 6 insyaAllah. Jadi program pengajian saya itu setahun, insyaAllah. Jadi kita cuti lah, cuti semasa tu lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan doa daripada tuan-tuan, membuat sekalian, doalah bagi Allah memudahkan urusan, bagi Allah beri kesihatan, bagi Allah memberikan kefahaman kepada saya untuk menuntut ilmu, insyaAllah. Dan nanti insyaAllah sebalik daripada nanti kita akan berjumpa balik. Saya akan sambung mengajar tim untuk mengaji, tim mengaji untuk mengajar. Nah, gitu keadaan insyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong doa kepada saya. Dan pesan saya tu, subhanallah, ada berapa banyak benda yang saya pesan yang sebelum ni saya ulang pesan, minta bagi lekat kita buat. Antara yang saya pesan, saya ingat tu sunat witir, ingat buat insyaAllah. Dan beberapa zikir yang kita amal, yang kita minta untuk amalkan pada setiap pagi tu, kan, yang kita dah ijazahkan itu, teruskan insyaAllah, buat amal tersebut, subhanallah, dan mudah-mudahan yang tu kekekalan. Jadi satu dua benda yang kita istiqamah hinggalah ke akhir hayat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, lagi sekali saya ucapkan, saya mohon kemaafan, ribuan kemaafan, jutaan kemaafan kalau ada terkasar bahasa, silap cara, terlajak, nak terguris hati, terjatuh hati ke. Jadi mudah-mudahan insyaAllah Allah panjangkan umur kita dan kita akan bertemu lagi nanti insyaAllah. Ya qul qali hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, insyaAllah pada esok hari hari Ahad ni insyaAllah Fadil Ustaz Jafri, Fadil Ustaz Majdi, Ustaz Majdi insyaAllah hari Ahad ni. Dan kita di sini insyaAllah Fadil Ustaz Jalal depan buku yang pertama insyaAllah. Hari Sabtu saya tak pasti, saya tak banyak, saya Syamsul bercuti. Jadi sama-sama kita tangguhkan diri kita dengan baca tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii ladina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak buat sumbangan insya-Allah.